Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Zam di BioTube. Hari ini kita akan bicarakan bab 3 koordinasi dan gerak balas. Subtopik 3.2 peranan sistem saraf dalam manusia, bahagian yang kedua. Berikut merupakan hasil pembelajaran yang seharusnya dicapai oleh setiap pelajar di akhir sesi pembelajaran ini. Kita akan melihat terlebih dahulu struktur neuron. Di dalam gambar ni adalah struktur salah satu neuron, iaitu neuron eferen ataupun neuron motor yang menjadi asas kepada struktur yang kita perlu tahu. Perkara yang paling penting adalah kamu kena ingat 6 struktur di dalam neuron. Struktur yang pertama ialah dendrit. Dendrit ini merupakan cabang pendek daripada badan sel. Fungsi dendrit akan menerima impuls saraf dari neuron lain ataupun persekitaran luar dan dia akan menghantarkannya ke dalam badan sel. Daripada neuron lain ini sebagai contoh daripada interneuron dan juga daripada neuron eferen. Interneuron juga dikenali sebagai neuron gergati. Yang dikatakan dendrit menerima impuls saraf daripada persekitaran luar ni bermaksud dendrit tadi dia terima daripada reseptor, iaitu dendrit bagi neuron eferen ataupun neuron deria. Jadi dendrit dia akan terima impuls saraf daripada reseptor. Struktur yang kedua adalah yang besar ni dipanggil badan sel. Badan sel dia ada sitoplasma dan ada nukleus. Dan dia ada unjuran sitoplasma yang kita panggil dendrit tadi. Peranan badan sel untuk integrasikan isyarat dan dia akan koordinasikan aktiviti metabolisme. Kemudian struktur yang kedua adalah yang ketiga adalah akson. Akson ni adalah cabang memanjang daripada badan sel. Akson tadi peranan dia akan membawa impuls saraf keluar dari badan sel dan akan ke neuron lain ataupun dalam gambar ni merujuk kepada neuron motor, jadi dia akan hantar ke efektor. Kemudian di sepanjang akson adanya struktur pembalut. Struktur pembalut ini dipanggil sebagai salut mielin. Salut mielin ini adalah membran penebat yang akan membaluti akson. Fungsi salut mielin ialah untuk melindungi neuron daripada kecederaan. Kemudian dia berfungsi untuk sebagai penebat impuls elektrik. Dia mengelakkan impuls elektrik, impuls saraf ni tadi daripada merebak keluar daripada akson ataupun mengelakkan impuls elektrik daripada neuron yang lain masuk ke dalam struktur akson ini. Dan peranan salut mielin yang seterusnya ialah membekalkan nutrien kepada akson itu sendiri. Dan kita dapat lihat di sini adanya satu nukleus. Ini sebenarnya dipanggil sebagai Schwann cell. Schwann cell inilah yang membentuk salut mielin ni dalam bentuk berlapis-lapis untuk melindungi akson. Dan di antara ruangan salut mielin ni, dia ada satu ruangan yang dipanggil sebagai nodus ranvier. Salut mielin ini tidak berterusan sampai ke hujung akson. Dia akan ada ruangan di antara satu salut dan juga salut yang lain. Inilah dipanggil nodus ranvier. Fungsinya untuk mempercepatkan pengaliran impuls saraf dengan membolehkan impuls saraf yang melalui akson tadi dia melompat dari satu nodus ranvier ke nodus ranvier yang lain. Struktur yang seterusnya ialah bonggol synapse. Sebenarnya satu akson ni, akson hilux ni panjang. Dia boleh mencapai panjang 1 meter ataupun lebih. Jadi akson ni memang panjang. Dan di hujung ni dia akan ada struktur cabang akson yang dipanggil sebagai terminal akson. Dan di terminal akson tu yang paling hujung sekali dia ada satu struktur yang dipanggil bonggol synapse. Bonggol synapse ni macam di hujung bengkak. Hujung bengkak ni yang mana fungsi dia, bonggol synapse inilah yang akan menukarkan isyarat elektrik ataupun impuls saraf yang dihantar dalam bentuk isyarat elektrik menerusi akson. Bila sampai di bonggol synapse, dia akan tukarkan isyarat elektrik tadi dalam bentuk isyarat kimia untuk dihantar ke neuron yang lain ataupun dihantar ke efektor. Ini adalah sel Schwann cell yang mana kita dapati di sini. Inilah sel yang membentuk salut mielin yang mana ada nukleus dan akson dia dilindungi secara berlapis-lapis di dalam salut mielin yang dibentuk oleh Schwann cell. Ini adalah rajah berjadual supaya memudahkan kamu membahagikan
setiap bahagian, strukturnya dan juga fungsinya. Kita ada 3 jenis neuron. Yang pertama adalah neuron deria ataupun neuron efferent, yang mana fungsinya akan membawa impuls saraf yang diterima daripada reseptor ke sistem saraf pusat iaitu otak dan saraf tunjang. Kemudian kita ada neuron motor, neuron yang akan membawa impuls keluar dari sistem saraf pusat ke efektor-efektor yang terlibat sebagai contoh otot dan juga kelenjar, yang mana akhirnya akan menghasilkan gerak balas. Satu lagi adalah neuron geganti. Dulu dipanggil interneuron masa zaman cikgu dulu. Sekarang dipanggil istilah baru neuron geganti. Fungsi dia untuk membawa impuls dari neuron efferent ke neuron efferent. Dan satu impuls saraf mungkin melalui beberapa neuron geganti, ya, sebelum sampai ke neuron efferent ataupun neuron deria yang terlibat. Kita lihat cara gambar rajah. Ini adalah neuron deria. Dendrit ni dia akan menerima rangsangan yang dikesan oleh reseptor. Jadi rangsangan dalam bentuk impuls saraf akan dipindahkan ke dendrit. Arah pengaliran impuls dia akan mengalir ke bonggol sinaps. Ini arah dia. Dan di sini nanti dia akan bersambung dengan dendrit yang terdapat pada neuron geganti. Kita lihat sebenarnya di sini terletaknya badan sel, iaitu dengan lebih tepat berada dalam ganglion akar dorsal. Keseluruhan neuron deria ini terletak dalam akar dorsal bagi saraf spina. Okey, so kesimpulannya dia membawa impuls saraf dari reseptor ke sistem saraf pusat. Neuron yang seterusnya ialah neuron geganti. Neuron geganti ada kelainan. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai akson yang panjang dan tidak ada akson yang disalut oleh salut myelin. Ini perbezaannya. Jadi arah pengaliran impulsnya dia akan menerima impuls saraf daripada neuron deria. Tepat di hujung bonggol sinaps ni dia akan bersambung dengan dendrit neuron geganti. Ingat badan sel bagi neuron geganti ini terletak dalam jirim kelabu yang ada dalam sistem saraf pusat, iaitu dengan lebih tepat yang ada di dalam saraf tunjang. Dan secara peranannya neuron geganti ini akan menghantar impuls saraf daripada neuron deria ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron motor. Neuron yang terakhir ialah neuron motor. Lokasinya dia ada di dalam akar ventral saraf spina. Kita lihat ini adalah struktur yang kita dah belajar awal tadi, yang mana arah pengaliran impulsnya, arah daripada dendrit ni dia akan terima impuls saraf daripada neuron geganti punya bonggol sinaps. Jadi dia akan hantar impuls saraf ke arah sini, ke bonggol sinaps, yang mana di akhirnya nanti dia akan bersambung dengan efektor. Okey, dan badan sel ni bagi neuron motor terdapat dalam jirim kelabu saraf tunjang. Macam mana sebenarnya neuron-neuron tadi menghantar maklumat? Cikgu ada sebut dalam bentuk isyarat elektrik yang dipanggil impuls saraf, dan akan ada ketikanya isyarat elektrik nanti ditukarkan kepada isyarat kimia. Bila dia dah sampai ke bonggol sinaps, dia akan tukar kepada isyarat kimia yang dipanggil penghasilan neurotransmitter. Impuls saraf ni of course dia akan mengalir sehala sahaja, dan dia adalah sebenarnya gelombang caj elektrik yang mana bergerak sepanjang akson neuron. Caj ini dihasilkan oleh aktiviti sel yang berlaku di dalam sel saraf tadi. Dan ini adalah susunan neuron yang kita kena tahu, kena jelas. Mula-mula sekali adalah susunan neuronnya adalah neuron deria. Kemudian susunannya adalah yang kedua neuron geganti. Dan yang ketiga neuron motor. Neuron efferent ni dia berada dalam akar dorsal saraf spina. Neuron geganti ni berada dalam jirim kelabu saraf tunjang ataupun sistem saraf pusat. Neuron efferent ni dia berada, dia punya dendrit tu ada yang berada di dalam jirim kelabu, dan paling banyaknya selebihnya akan berada di akar ventral saraf spina. Dari segi laluan pemindahan maklumat, kita kena tahu struktur yang terlibat ada 3 tadilah, neuron efferent ataupun neuron deria, neuron geganti dan neuron motor. Bermula di rangsangan yang akan dikesan oleh reseptor. Reseptor akan menghasilkan impuls saraf, akan dialihkan ke dalam dendrit neuron deria, dipindahkan pula ke neuron geganti, akan hantar ke sistem saraf pusat, saraf tunjang ataupun yang paling wajar adalah otak. Otak akan integrasi. Integrasi ni dia gabung maklumat dan dia akan interpretasi. Interpretasi ni dia akan tafsir
dan yang akhirnya dia akan tentukan tindakan yang paling tepat. Dia akan hantar maklumat dalam bentuk impuls saraf ke neuron eferen dan kemudian ke efektor, akhirnya menghasilkan gerak panas. Contoh paling mudah, bunyi jam penggera yang dikesan dalam telinga ada reseptor bunyi. Reseptor bunyi tadi akan mencetuskan impuls saraf menghantar ke neuron eferen melalui dendrit dia. Kemudian di hujung bulbar sinap neuron eferen ataupun neuron deria tadi, dia akan dipindahkan ke dendrit pada sel bagi neuron ganti. Neuron ganti akan hantar ke sistem saraf pusat maklumat tersebut. Otak akan integrasi maklumat, interpretasi, dan dia akan tentukan tindakan yang paling tepat. Tindakannya dapat dilihat apabila nanti impuls saraf tadi dipindahkan daripada axon, neuron ganti, di hujungnya ada bulbar sinap, ke dendrit bagi neuron motor. Neuron motor dia akan hantar akhirnya di terminal axon dia adanya bulbar sinap ke efektor yang terlibat. Contohnya pengecutan otot di tangan dan menghasilkan gerak balas yang dilakukan tutup jam loceng ataupun tutup alarm. Okey, itu sahaja yang kamu kena belajar bagi sesi kali ini. Jumpa lagi akan datang ke bahagian yang ketiga.